المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Misalnya, apabila Allah mengetahui dengan ilmunya bahawa si Anu akan memilih perbuatan zina dan akan melakukan zina itu dengan ikhtiarnya, ikhtiar si Anu, maka apa yang dipilih dan dilakukan oleh si Anu itu adalah perkara yang tepat dengan apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala pada azal. Tetapi ilmu Allah itu tidak mengikat si Anu supaya memilih dan melakukan perbuatan zina yang tersebut. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Mastikah Hadis. Kita berada pada bab beriman pada rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada qadar takdir Tuhan, qada dan qadar Allah Ta'ala, sebagaimana yang warid daripada hadis yang disebut di dalam hadis antu'mina bil qadari, bahawa engkau beriman dengan qadar khairihi wa syarrihi, baiknya qadar itu dan buruknya qadar itu, semuanya adalah daripada Allah. Jadi ini di antara salah satu daripada rukun iman, dan ia melibatkan pegangan. Pegangan pada qada dan qadar ni biasanya ada orang tersalah, tergelincir, tersilap faham, maka dia boleh jadi orang Jabariyah, dia boleh jadi orang Qadariyah, dia boleh jadi Mu'tazilah, tanpa kita sedar kadang-kadang. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut umat aku akan berpecah kepada 73. 72 dalam neraka, satu je dalam syurga. Firqah-firqah yang saya sebutkan tadi antaranya Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, banyak lagi lah, Jahmiyahnya dan Syiah dan sebagainya lah. Puak-puak ni tak klaim pun diri dia ni sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila mana sahabat tanya siapa yang selamat ni daripada 73, 72 masuk neraka ni, satu yang selamat. So yang jenis macam mana ni, sifat macam mana yang masuk syurga ni? Maka Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, atau kama qala. Nabi sebut orang yang ikut jalanan aku dan juga jalanan para sahabat. Itu Nabi sebut gitu. Jadi puak-puak yang saya sebutkan tadi, Syiah ko, Jabariyah ko, Mu'tazilah ko, Jahmiyah ko, Mujassimah ko dan sebagainya lah. Puak-puak ni dia tak dakwa ataupun dia tak klaim diri dia sebagai Ahlus Sunnah, orang yang berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka, dia kata ada sebahagian mengatakan mereka tu adalah firqah najiyah. Dia adalah sekumpulan yang akan selamat. Satu puak yang akan selamat. Daripada 72 tu, satu yang selamat tu kita lah. Tapi dia tak kata dia Ahlus Sunnah, tapi dia kata dia adalah firqah najiyah. Yang duk dakwa ataupun yang mengklaim dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dua.
Yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu, yang kedua kita panggil fahaman Wahabi. Dua ni, jangan marah cerita je ni. Kalau tuan-tuan tak setuju pun jangan marah lah, cerita je ni. Setuju pun tak apa, tak setuju pun tak apa. Ni cerita. Dua puak ni ya, duk bergaduh pun dua puak ni. Kita kalau kita betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita panggil aswaja ke apa. Kalau sebut aswaja kan tuan-tuan duk nampak pergerakan aswaja di Malaysia pula. ASWJ lah mudah. Kalau nampak aswaja kan nampak dia punya presiden dia pula. Takut-takut nanti presiden dia tu pun keluarkan kenyataan tak betul. Tidak Ahlus Sunnah jugalah. Naknya yang betul-betul atas ASWJ, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nak itu. Satu yang klaim. Yang keduanya ialah yang duk dakwa dia pendukung sunnah. Yang kata dia tu bawa fahaman salafi. Ataupun yang orang duk gelak ialah istilah Wahabi. Ni dua ni duk gaduh. Lepas tu nak beza mana? Nak beza mana ni antara dua ni? Tu tuan-tuan ngaji suku pula nak kenal yang mana satu yang betul Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Pak mazhab juga dia fix supaya kita juga. Sembahyang subuh dalam mazhab kita Syafi'i sunat kena baca qunut. Dalam mazhab lain tiga lagi, Hanafi, Hambali, Maliki, tak sunat qunut. Itu mazhab kata tak sunat qunut, kita Syafi'i sunat qunut, tak qunut ganti dengan sujud sahwi. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita baca qunut sebab kita Syafi'i. Kita pergi negara lain tak baca qunut sebab dia mazhab lain. Maliki boleh jadi, Hanafi boleh jadi, dia tak baca qunut. Tapi antara kita dengan dia tak ada membid'ah. Tu beza. Ahlus Sunnah itu tak apa. Dia tak baca qunut tak apa, dia mazhab lain, dia mazhab Hanafi, dia follow pendapat daripada mazhab lain. Kita baca qunut sebab apa? Kita follow mazhab Syafi'i. Beza dengan Wahabi. Wahabi dia tak baca, dia tuduh kita bid'ah. Tu beza situ. Cara mudah nak faham gitulah. Tapi dua-dua tu duk claim, dua-dua tu duk kata kita je yang benarnya betul-betul atas jalan sunnah Nabi. Tapi dia tengok, dia kata kita tak betul. Isu terbaru apa? Yang baru duk viral nampak ni. Tahu benda lama ke benda baru tak tahulah, tapi orang duduk viral baru. Baca Fatihah lepas sembahyang bid'ah. Nabi tak ajar tu. Baca lepas sembahyang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun baca wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Nabi tak buat bid'ah. Itu di antara perbezaan kita dengan dia. Kalau betul-betul tuan-tuan Ahlus Sunnah wal Jamaah beza pandangan. Ada pendapat daripada mazhab lain begini, kita pegang begini, kita pegang buat, dia pegang tak buat. Tak ada apa-apa, tak ada klaim. Orang tak buat, kita tak kata mu bid'ah, buat benda sesat dan sebagainya. Tak. Aku follow mazhab ni, mu follow mazhab ni. Tak apa, sesat. Tapi kalau duk kata kita bid'ah, kita kuburiyun, kita itu ini, tu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu yang digelar sebagai Wahabi. Bila sebut Wahabi marah pula. Baik, ini nak cerita firqah ni, tuan-tuan. Cerita firqah. Jadi di antara banyak-banyak firqah akidah ni ada banyaklah. Yang makrufnya 2-3 yang saya sebutkan tadi. Yang dia tulis ni banyak, tuan-tuan. Saya simpulkan, kalau boleh saya simpulkan apa yang disebut. Belakang tu dia cerita apa yang disebut oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam sebuah kitab dia. Satu kitab yang dia namakan Al-Insanu Bainal Mukhayyar wal Musayyar. Itu lebih kurang ataupun terbalik. Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Sebuah buku. Belakang tu dia cerita tentang apa? Mana?
Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga tu. Tu panjang-panjanglah dia ceritanya dengan contoh-contohnya nak suruh kita jelas. Saya nak cuba ringkaskan biar boleh habis malam ni. Sebab ni melibatkan pegangan kita dalam bab qada qadar. Tak serupa dengan pegangan ahlu sunnah, mesti dia duduk di mana-mana. Sama ada Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Kena tengok. Sebab bila keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah bab pegangan ni, risau takut jatuh kufur. Gitu. Baik. Jadi yang belakang tu nanti saya akan sebut, diceritakan ataupun ditulis sebuah buku oleh Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Bercerita tentang manusia ni duduk di antara musayyar dengan mukhayyar. Baik. Kita ahlu sunnah wal jamaah, kita ni pegangan kita ialah pegangan ahlu sunnah wal jamaah pada akidah kita, iaitu kita follow akidah Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun Abu Musa Al-Maturidi. Situ ada khilaf sikit di antara dua tu. Baik, bagi kita dalam bab qada dan qadar ni, ahlu sunnah wal jamaah dia berpegang semuanya ditentukan oleh Allah. Sebab tu dalam dalam rukun iman, bila mana Jibril tanya pada Nabi mal iman, maka Nabi pun sebut antu'mina billah. Hujung sekali Nabi sebut antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan qadar baik dan buruk. Maknanya baik dan buruk mari daripada Allah. So kita ahlu sunnah wal jamaah berpegang semua mari daripada Allah. Bila sebut semua tu tak ada satu pun tak datang daripada Allah. Sekarang ni ada isu ni, isu debat ni. Debat pun dalam medsos lah, dalam Facebook, dalam komen di antara Ustaz Iqbal Zain dengan Ustaz Nur Derus. Ustaz Nur Derus ni orang warga negara Indonesia, Singapura, tapi Singapura pun tak terima mari duduk di Malaysia. Bagi Ustaz Nur Derus ni, Allah Ta'ala berkehendak tapi dia tak menentukan. Itu antara kenyataan dia sebut. Allah Ta'ala berkehendak, maknanya ada iradat daripada Allah Ta'ala, tapi dia tak menentukan. Kalau dia tak menentukan, siapa yang menentukan? Adakah kita ni sebagai hamba terlepas walau satu zarah daripada Allah? Tak ada. Kalau tak ada, siapa yang menentukan? Tanya gitu. Siapa yang menentukan sehingga kita boleh buat benda baik ataupun kita buat benda jahat? Siapa yang menentukan kalau bukan Allah? Sebab tu ahlu sunnah wal jamaah awal-awal dia letak semua mari daripada Allah Ta'ala, sama ada baik ataupun tak baik. Tapi Mu'tazilah dia berasa dia cermat, maka dia kata yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita manusia, kita makhluk. Tu bagi Mu'tazilah. Lepas tu kita biasa duk dengar tak? Ujung-ujung orang ngajar, ujung-ujung orang ceramah. Dia kata apa? Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Ingat tu. Perkataan macam tu pada perkataan, cerita pada perkataan. Pada perkataan tak ada masalah dari sudut adab dengan Allah. Dari sudut adab dengan Allah, segala yang baik kita sandar pada Allah Ta'ala. Segala yang tak baik walaupun ahlu sunnah kita pegang juga mari daripada Allah, tapi dari sudut adab kita tak sandar pada Allah Ta'ala. Mana sandaran kita? Kisah Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Bila dia cerita kepada Nabi Musa segala yang dia buat, 3 perkara yang dia buat tu,
Dia tebuk kapal, dia bunuh budak, dia bangunkan balik bangunan yang ada di bawah rumah tu harta untuk anak yatim. Bila dia cerita bab dia tebuk kapal, bila dia cerita bab bunuh budak, dia sandar pada diri dia. Tuan-tuan buka surah Kahfi tengok. Adakah yang dia buat tu Allah Ta'ala tak tentukan? Bukan kehendak Allah Ta'ala bunuh budak dan tebuk kapal tu? Tidak. Tak terkeluar pun sikit pun daripada ketentuan dan kehendak Allah Ta'ala. Cuma dari sudut adab kita bercakap dengan Allah, kita tak sandar benda-benda tak baik. Lepas tu nak sandar mana? Ulama tasawuf sebut Ulama tasawuf kata sebab itulah Allah Ta'ala buat mari iblis syaitan. Sandar situ. Dia ibarat supaya apa? Barang-barang yang jatuh atas meja lepas daripada kita makan, yang kotor-kotor tu kita sapu dengan apa? Kita sapu dengan kain buruk lah, dengan kain kotor, dengan tisu dan sebagainya. Begitulah kita sandar, setan sungguhlah hasut aku. Ada kuasa kau syaitan ni nak hasut kita sehinggalah boleh kita jatuh pada dosa maksiat? Tak ada dia. Dia tak ada kuasa apa-apa. Dia tak boleh hasut pun kita kalau Allah Ta'ala tak izin. Dia tak boleh pun nak paksa kita supaya turut dia. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia makhluk serupa dengan kita. Tu tuan-tuan duk baca apa? Tuan-tuan yang pernah mengalami situasi kematian ahli keluarga. Antara yang berlaku ialah bila mana kita ke bumi jenazah, maka ustaz ko, tok imam ko, dia baca talqin. Antara ayat talqin dia beritahu nanti akan datang kepada kamu dua hamba Allah, iaitu Munkar dan Nakir. Jangan engkau takut pada mereka, mereka juga adalah hamba Allah. Tu hamba Allah tu maknanya dia tak boleh memudaratkan kita, dia tak boleh memberi manfaat pada kita. Tu Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang gitu. Cuma saya nak sebutnya satu formula umum ialah semua mari daripada Allah. Lepas tu kalau kita bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada Allah, tu tengok Kalau luar saja kita sebut atas dasar kita nak beradab dengan Allah, tak apa, tak ada masalah. Mu'tazilah ni sampai ke dalam sebab ni kita dah cerita bab pegangan. Pegangan ni ialah i'tiqad. I'tiqad ni barang dalam, bukan barang luar. Barang yang ada dalam hati kita. Kalau sampai ke dalam hati kita, kita pegang bahawa baik mari daripada Allah, buruk mari daripada manusia. Maka orang ni beriktikad dengan iktikad Mu'tazilah. Dah terkeluar dah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan payah iktikad ni nak gelincir. Bab tu kena ngaji molek-molek, terutamanya bab qada dan qadar. Sebab biasa orang duk bercakap. Contohlah. Contoh. Dia mencuri. Dia mencuri ataupun contoh naudzubillah. Seorang anak perempuan tiba-tiba ditangkap khalwat berzina. Balik rumah orang bawa mari pergi serah kepada ayah dia. Bila serah pada ayah tengok anak dia berzina, maka ayah pun kata, kenapa engkau berzina? Dia kata, ayah, kita ni dia kata tak nak berzina, tapi Allah Ta'ala tentukan gitu. Allah Ta'ala dah tentukan gitu, nak buat mana? Faham ke nak buat mana? Nak buat macam mana lagi? Dia keluar bahasa Kelantan lah bila naik zuk. Nak buat macam mana dah Allah Ta'ala tetapkan gitu dah. Tu pegangan tu dah jatuh kepada Jabariyah tu. Tu kalau siapa dalam hati dia sebut dan iktikad gitu, dah pergi kepada Jabariyah tu. Maknanya seluruh hidup kita ni dalam paksaan Allah. Adapun Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah letak di kita, sandar di kita ikhtiyar dan al-kasbu. Ikhtiyar dan usaha sandar pada hamba pada kita. Semua mari daripada Allah, tapi ikhtiyar dan usaha sandar di kita, di hamba. Sebab tu boleh kita sebut ni anak saya,
Ni harta saya. Tu kita nak sebut tu. Ni harta saya. Ya ke? Harta kita. Mari daripada kita. Tak ada satu pun mari daripada kita. Habis tu kita sandar di kita tu. Syarak membenarkan. Syarak benarkan kita milik. Sebab tu tak boleh orang ambil harta kita. Haram kan ambil harta kita. Syarak benar kita sandar pada kita. Sebagai ikhtiar kita, usaha kita. Tapi pada hakikat tak sahaja. Hakikatnya ia semua daripada Allah Ta'ala. Kita kahwin tak boleh anak pun ada, kahwin boleh anak pun ada. Tu maknanya semua daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi Mu'tazilah ni dia berasa dia cermat. Maka dia pun katalah baik daripada Allah, tak baik daripada Allah. Apa tak baik daripada manusia? Sebabnya dia takut. Dia berasa dia baik. Dia takut nanti dia meletakkan kezaliman tu pada Allah. Kalau kita kata kalau kita kata Allah Ta'ala lah yang menentukan apa? Yang menentukan kejahatan juga. Baik daripada Allah tak apalah, sebab tu kebaikan. Keburukan ni daripada Allah Ta'ala juga. Maka dia kata nanti kita kata Allah Ta'ala ni zalim. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perlakukan kejahatan, kemaksiatan pada seorang hamba. Macam tuan-tuan tengok orang kafir. Siapa yang menentukan? Siapa yang meletakkan manusia yang kufur ni kekal dalam, yang kafir ni kekal dalam kufur? Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Allah lah. Cuma Mu'tazilah ni dia berasa tak kena kalau kita kata gitu ni zalim, kita kata pada Allah Ta'ala. Tu dia silap faham definisi zalim. Zalim ni definisi dia ialah buat sesuatu yang bukan milik. Tu zalim. Kita pergi ambil tanah orang, kita tanam durian. Black apa? Black hole ke apa? Black apa tahu duri yang hitam tu. Dia pergi tanam durian musangking, kunyit dan sebagainya. Di tanah siapa? Tanah milik orang lain. Tu perbuatan tu kita panggil perbuatan yang zalim. Allah Ta'ala menentukan seseorang itu mukmin ke kafir ke dia, ahlu ta'ah ke ahlu maksiat ke, dia sedang berurusan dengan makhluk yang dia milik. Maknanya dengan semua perkara yang dia milik, ikut dia lah nak buat macam mana pun, sebab hak dia milik. Nak biar tanah tersebut terbiar dengan tumbuh hutan apa, tak nampak dah tanah. Pokoknya bukan pokok berguna pun, semua pokok tak pakai hijau lah kok. Tapi itulah penuh dalam tanah tersebut. Rugi ada tanah macam ni. Kita kata tuan dia nak gitu, ikut dia, tanah dia. Gitulah ibaratnya Allah Ta'ala berkehendak demikian. Cuma bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, soal iman, soal kufur, soal itu dia ada termasuk dalam yang saya sebutkan tadi, musayyar ataupun mukhayyar. Baik. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ni beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah berasa dia cermat. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah kata tidak gitu. Semua mari daripada Allah Ta'ala. Cumanya ialah baik dan buruk tu mari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Cuma bila kita kata gitu bukan bermakna kita mengatakan Allah Ta'ala ni melakukan kezaliman. Sebab dia sedang memerintah ataupun melakukan sesuatu tu pada benda yang dia milik. Gitu. Baik. Itu satu perbezaan di antara kita dengan apa, dengan Mu'tazilah. Satu. Contoh. Dalam urusan qada dan qadar ni, disebut tadi contoh ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala ni maknanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala ni pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, dalam ilmu Allah Ta'ala tetap dah, tak berubah. Katakanlah Allah Ta'ala tetapkan umur kita 65 tahun. Allah Ta'ala tetapkan dalam ilmu dia kita ni orang kaya, contoh.
Kita ni orang kaya. Yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala tak akan berubah. Kalau berubah pun, dia berubah di Lauh Mahfuz, di satu papan yang terpelihara dan terjaga. Yang menulis di situ adalah Al-Qalam. Dan qalam ni menulis dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca dah hadis sebelum ni. Contoh, hadis sebelum ni cerita sesiapa yang melakukan yang menghubungkan silaturrahim, maka Allah Ta'ala akan panjangkan usianya. Cuma dalam hadis tersebut akan dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya, gitu. Maka dalam ilmu Allah Ta'ala tak berubah. Orang ni di Lauh Mahfuz ditulis mula-mula umur 60 meninggal. Ataupun dalam Lauh Mahfuz ditulis orang ni miskin, sesak hidup dia. Tapi bila mana dia mengaji, bila mana dia ada ilmu, dia tahu sikit sebanyak, rupa-rupanya hubung silaturrahim ataupun memperbanyakkan doa pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah daripada miskin jadi kaya, daripada pendek umur jadi panjang umur. Maka dia pun mulalah pergi ziarah. Umur 55 dia start pergi ziarah. Umur 56 dia start pergi ziarah. Start pencingnya dia ziarah adik-beradik dia. Ziarah adik-beradik dia, pak saudara dia, sepupu sepapak dia, dia pergi ziarah sahabat-sahabat semua pun dia hubung balik silaturrahim dengan teman-teman sekolah dulu. Bila dia buat asbab untuk panjang umur sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, maka Allah Ta'ala boleh perintah kepada qalam, padam 60, tulis 65. Padam sesak, tulis kaya. Dalam ilmu Allah tetap dah dia mati umur 65 di Lauh Mahfuz tu tulis padam. Dalam ilmu Allah Ta'ala dia ni orang kaya. Cuma di Lauh Mahfuz tulis mesesak dulu, miskin dulu. Kemudian jadi kaya sebab apa? Dia buat sekian-sekian. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sebelum ni sebut dah kan. Bila baca je sekali ataupun 3 kali, orang yang baca pada waktu pagi sepanjang siang tu tak akan kena kesulitan dalam hidup dia. Bila dia baca pada waktu petang sepanjang malam tak akan kena benda makruh, benda yang dia tak suka. Jadi dalam ketetapan Allah Ta'ala, orang ni hari ni tak kena keburukan pada dia. Tu dalam ilmu Allah Ta'ala. Di Lauh Mahfuz mungkin ditulis orang ni kena benda yang dia tak suka. Lepas tu dia baca ayat tersebut, bismillahilladzi sampai habis tu, maka dipadam di Lauh Mahfuz orang ni tak kena. Tapi bila Allah Ta'ala nak kena, dimarikan di kita terlupa nak baca, maka kena. Semua tu tetap dah dalam ilmu Allah Ta'ala. Kena hari ni sebab apa? Dalam ilmu Allah Ta'ala tetap tak berubah dah, azali. Dia bukan jenis apa? Jenis dalam ilmu Allah Ta'ala ni bukan macam kita waswah kita tak ada. Dalam ilmu Allah tetap apa yang dia tentukan begitulah sampai bila-bila. Yang berubahnya ialah di Lauh Mahfuz tu. Tu i'tiqad kita, pegangan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik. Kemudian yang disebut lagi dalam ni, belakang-belakang ni disebut lagi, satu lagi saya nak sebutkan di sini ialah pegangan yang datang daripada satu puak yang dinamakan Jabariyah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Ni Jabariyah. Takut-takut kita duduk situ. Bagi mereka ni, bagi yang berpegangan Jabariyah ni, Jabar ni maknanya paksa. Maknanya diri kita ni tak ada ikhtiar usaha. Tu beza tu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ni tak ada ikhtiar, tak ada usaha. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ikhtiar, ada usaha. Cuma ikhtiar dan usaha kita tidak boleh memberi bekas. Tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita boleh berikhtiar, kita diberi ikhtiar, kita diberi berusaha, tapi bukan kerana ikhtiar dan usaha kita nilah semata-mata gitu.
semata-mata mendatangkan rezeki pada kita, menyebabkan kita sehat walafiat sampaikan hari ini. Bukan kerana obat mahal kita beli itulah kita sehat, bukan sebab doktor pakar yang mahal kita bayar itulah kita jadi sembuh. Tidak, itu ikhtiar dan usaha syariat bagi pahala situ. Bekah kodok dengan ikhtiar usaha tu? Tidak. Kalau Allah Ta'ala nak kata dengan ubat mahal kau makan tu tak sembuh, tak sembuh lah. Sebab asy-syafi'nya Allah, an-nafi'nya Allah, ad-dar pun Allah Ta'ala. Yang mendatangkan sakit adalah Allah, yang mendatangkan sihat adalah Allah, yang mendatangkan apa lagi, manfaat Allah, yang mendatangkan mudarat adalah Allah. Itu i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu yang duk tahlil la ilaha illallah tu, tuan-tuan tahlil kan, kita tahlil bila ada kematian tahlil. Berapa tahlil? 100 tahlil. Tu duk tahlil tu nak perkemah yang tu, nak perkemah pegangan tu. Duk sebut la tu. Tidak tu apa yang tidak ni? Tuhan mana yang tidak ni? Tuhan lain semua tidak belaka. Lain daripada apa? Lain daripada Allah. Dia tak boleh bagi apa-apa pun. Dia tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tak boleh menghidup, tak boleh memati, tak boleh apa, semua tak boleh. Tak boleh memuliakan, tak boleh menghinakan, tak ada. La semua kita nafi. Tu tiap kali duduk gelek kepala la ilaha illallah, patutnya jadi bertambah kemahlah i'tiqad kita. Tapi duk gelek duk teringat gula dapur. Tak jadi kita. La ilaha illallah follow ustaz tu 100 kita pun 100, ustaz tu 50 kita pun 50. Dok, setiap kali kata la tu maknanya tiada yang lain yang boleh memberi mudarat, yang boleh memberi manfaat, apa lagi lah yang ada dalam Asmaul Husna tu yang berlawanan tu. Tak ada yang lain illa satu je, Allah. Tu dia panggil tauhid fil af'al. Tu dipanggil tauhid. Bila kita duduk, bila kita nampak semuanya adalah perbuatan Allah, maka itu dipanggil tauhid fil af'al, pada perbuatan Allah Ta'ala. Baik. Jadi saya sebut tadi Jabariyah. Satu, Jabariyah ni dia berpegang bahawa semua kita ni yang kita buat ni adalah sudah dipaksa, ataupun kita buat tu dah dipaksa oleh Allah Ta'ala. Jabar ni paksa. Kalau dia berzina, maka dia kata kita sebenarnya tak nak berzina ni, tapi dah ditentukan begitu. Ni jenis puak Jabariyah. Puak Jabariyah ni dia makan sedap lah kau. Dia mencuri, lepas tu dia kata kita sebenarnya tak nak mencuri ni, tapi dah Tuhan tentu gitu. Ada kalau kita bercakap gitu boleh jadi ada. Kita sebenarnya tak nak gini ni, tapi macam mana dah Tuhan tentu gitu. Kadang-kadang gitu berlaku. Kita sebenarnya tak nak pisah dengan dia, tapi dah Tuhan tentu kita cerai gitu. Macam mana? Tu kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada perbuatan yang musayyar, ada perbuatan yang mukhayyar. Yang musayyar ni contoh dia ialah kita lahir daripada perut orang Melayu. Adakah sebelum kita lahir Allah Ta'ala bagi pilih pada kita, mu ni nak lahir daripada perut Melayu ke perut Arab? Tak ada. Tu dia panggil kita ni duduk dalam keadaan musayyar. Semua ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maknanya majbur kita. Kita ditentukan oleh Allah Ta'ala. Lahir daripada orang Melayu, lahir pula di Malaysia. Tu lahir pula kulit kita putih ke gelap ke, ada pada kita rasa lapar, rasa kenyang, tiba-tiba mari rasa lapar, nak berhenti dah, jangan pusing. Mari rasa lapar, kita tak minta dia mari rasa lapar. Bila dah makan dia mari rasa kenyang, rasa mengantuk, itu ini dan sebagainya. Tu dipanggil musayyar. Belakang dia ada cerita ni, tuan-tuan baca sendiri nanti. Dan ada yang mari pada kita ni Allah Ta'ala buat dalam bentuk mukhayyar. Mukhayyar ni mana? Mukhayyar ni lah yang kita beza dengan Jabariyah. Ni iman kufur. Iman dan kufur ni Allah Ta'ala sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilham dua-dua. Tak depan mata kita dua-dua. Akal kita tengok ni iman ni kufur. Hati kita boleh faham dan boleh reti ni iman macam mana, kufur macam mana. Ilmu kita pun tahu ni kufur ni perbuatan yang tak baik, iman ni perbuatan yang baik. Tapi kita ni pilih yang mana? Pilih nak beriman ke pilih kufur?
Tu kita diberi pilih pada masa tu. Mari perbuatan duduk berdua-duaan, tiba-tiba mari dalam hati kita nak berzina katakanlah. Pada masa tu kita mukhayyar, nak berzina ke tak nak berzina. Kita tak majbur tu. Kita bukan dipaksa oleh Allah Ta'ala supaya kita berzina. Tak, kita diberi pilih oleh Allah Ta'ala. Dalam ilmu Allah Ta'ala kita tak maklum. Allah Ta'ala dah tetapkan kita berzina ke tidak. Saat tu kita mukhayyar. Kita diberi pilih. Nak berzina ke tak nak berzina. Jangan duk kata Allah Ta'ala tentu dah aku berzina. No, macam mana? Kalau gitu, tu pahaman Jabariyah. Kalau begitu, tak payah ada lah hukum zina. Tak ada lah hukum taklifi, halal, haram, makruh, wajib, sunat semua sekali. Tak payah ada lah. Sebab apa? Kita dipaksa. Tak payah ada lah azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tak payah ada lah perempuan berzina, lelaki berzina. Sebab mereka 100 kali. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki curi, perempuan curi, potong tangan mereka. Tak perlu ada lah sebab kita dipaksa oleh Allah Ta'ala. Tak payah ada lah hukum halal haram sebab kita dipaksa oleh Allah. Sebab tu Ahlus Sunnah kata tidak begitu cara faham dia. Kita tak dipaksa. Ada ketika kita musayyar, ada ketika kita mukhayyar. Musayyar disebut contoh tu. Depan tu tuan-tuan bacalah, tengok disebut contoh. Ketika mana kita musayyar? Antara contoh yang disebut mana? Bahagian yang pertama tu. Yang qada takdir Tuhan yang tidak dapat ditolak. Ini dipanggil musayyar ni. Apa contoh dia? Misalnya qada takdir bentuk tubuh badan seseorang. Mana boleh kita pilih? Keluar daripada perut mak kita, tak ada tangan sebelah. Keluar daripada perut mak kita, warna putih, warna gelap, warna itu ini dan sebagainya. Mana ada orang boleh pilih yang tu? Keluar je, tu dalam bentuk majbur, musayyar kita. Tapi belakang tu disebut lagi. Belakang yang ketiga. Mana belakang yang ketiga? Tak jumpa cari. Cuma nak sebut tu yang ketiga muka surat 400 tu. Yang ketiga qada takdir yang diberikan kita kebebasan memilihnya. Yang ni mukhayyar. Mukhayyar. Contoh dia apa? Qada takdir yang memberi kita mendapat ilmu yang berguna di dunia dan akhirat. Cari ilmu. Kita boleh pilih. Nak ilmu berguna ke nak berilmu yang tak berguna. Itu kita mukhayyar pada masa tu. Itu beza di antara kita dengan beberapa pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Yang ni nak detail lagi tuan-tuan kena ngaji melalui ilmu usuluddin lah, melalui tauhid akidah. Baru clear kita ni Ahlus Sunnah pegangan sepenuh kita macam mana dalam bab qada qadar. Qadar tu dulu malam ni, sambung akan datang insya-Allah kita tengok hadis 133. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.